Di antara manusia yang ditukar menjadi babi di dalam kubur, iaitu umat Nabi Muhammad yang membenci ulama dan memakan benda-benda yang haram, dan mereka tinggal sembahyang fardu dengan sengaja, belum sempat bertaubat kepada Allah. Hadis sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pilih kita punya ramai-ramai penduduk taman ni. Allah pilih hamba-Nya yang sembahyang fardu maghrib berjemaah banyak ni je. Dan yang dapat belajar banyak ni je, ya. Yang Allah pilih ya, tak ramai. Faham? Iaitu penduduk syurga tak ramai. Bukan kita kata mereka penduduk neraka, tak. Faham? Ya? Jangan salah faham. Ya, sebab itu kaedahnya jalan-jalan ke syurga ni, orang suka jalan-jalan ke syurga ni tak ramai. Sedikit sahaja. Sebab dalam hadis daripada Imam Bukhari, Nabi bagi tahu dalam syurga ni, penduduk syurga ni seorang seorang manusia dalam syurga, 999 dalam neraka. Dalam syurga ni yang ramai bidadari, dan yang ramai, yang banyak malaikat Allah. Ni kisah syurga, kisah neraka. Baiklah, malam ni aku nak tazkirah dengan bertajuk himpunan para makhluk di padang mahsyar. Kita ni semua akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu negeri yang bernama Yaumul Akhirah, iaitu negeri akhirat, negeri penentuan. Hari penentuan, hari perpisahan, hari pembalasan. Tak kira engkau siapa pun. Engkau banyak duit, engkau orang miskin, engkau orang kaya, engkau menteri, engkau YB, engkau ustaz, engkau siapalah sekalipun. Di padang mahsyar, engkau pasti berhimpun di padang mahsyar untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat. Semua dihisap, tuan-tuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Mati ya, faham? Yang datang surau mati, yang tak datang surau mati, yang mengaji mati, yang mengaji duduk depan mati, yang mengaji sanduk kat tiang mati. Faham? Semua mati, faham? Kita masuk negeri akhirat, negeri yang sangat menakutkan. Sebab itu Nabi beritahu, ni hadis sahih. Sebab itu lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang fardu ni jangan gopoh-gapah sangat. Faham? Ya, dah baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah baca istighfar tu, jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Nabi beritahu sahabat baca lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali. Matinya dia baca lepas maghrib 7 kali. Dia mati sebelum subuh, dia ada tiket untuk melepasi tentang api neraka Allah. Maksudnya orang ni dia masuk dalam syurga. Faham? Tapi dengan syaratnya orang ni lepas sembahyang, lepas bagi salam jangan buat benda lain dah. Jangan duk tengok handphone, jangan selfie, jangan. Ana sampai dah surah Al-Furqan ni. Alhamdulillah, penduduk sini ramai tapi sembahyang dosa busuk punya orang. Jangan ya. Habis dulu wirid, dah habis wirid, nak buat benda lain buat Faham? Kita hubungan dengan Allah ni kena jaga sungguh dengan Allah ni, faham? Sebab dia bagi kita makan, dia bagi kita anak, dia bagi kita nafas, dia bagi kita berak, dia bagi kita berteduh di bawah arasnya, di bawah langitnya, dia bagi kita berpijak di atas bumi. Faham ya? Kita banyak bersyukur. Wa sanajzi syakirin. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmat yang dia bersyukur. Faham? Ya, dalam surah Ar-Rahman pula, afa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu pula yang kamu dustakan. Faham ya? Untung duduk taman ni, surau ada aircon, faham? Nak datang, tak ada siapa nak marah pun, faham ya? Datang boleh, tak datang boleh, faham? Dekat Palestin orang nak pergi semayang, kena bunuh, faham?
Nak pergi semayang, orang bunuh, orang tangkap, orang semelih, orang rogol, orang belah dada, orang bakar. Faham? Negara kita ni aman. Faham? Bila aman, jangan kita kufur nikmat. Faham? Ya? Jangan sampai berlakunya nanti bila orang Islam nak semayang, bagi semayang tak boleh dah. Pada ketika itu nak menyesal tak guna dah. Faham? Ya? Pada ketika inilah sebab di antara sunnah yang Nabi buat iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang menegakkan semayang berjamaah, al-jama'atul rahmah, ya, dia adalah mengikut sunnahku. Tuan-tuan. Tuan-tuan cinta Nabi ya? Kalau cinta Nabi kena ikut cara Nabi ya. Kita tengoklah Habib-Habib, tengok salafus salih, tengok para aulia, tengok para ulama-ulama muktabar, tengok ulama-ulama yang hebat-hebat, mereka dengan selawat, berselawat ke atas Nabi tak tinggal. Betul, lepas sembahyang fardu subuh, jangan tinggal berselawat ke atas Nabi 100 kali. Siapa selawat ke atas Nabi 100 kali lepas sembahyang fardu subuh, Allah selesaikan, Allah makbulkan 100 hajat. 30 dekat dunia, 70 dekat negeri akhirat. Tuan-tuan. Ya, lepas tu lepas sembahyang jangan kalang kabut. Ya, bukan susah pun. Paling pendek sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tu paling pendek. Muhammad tak ada. Kalau boleh selawat tijriyah, ya, ataupun selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadatan faruju bihil qurab wa tuqta bihil hawaih wa tunalu bihil raqaib wa khusnul hawatim wa yustasqal ghamamu biyajhil karim ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Baca. Nabi cakap apa? Sesiapa yang rajin selawat kat aku, nanti kuburnya bercahaya. Nabi cakap siapa rajin selawat kat aku, sebut nama aku. Nabi cakap apa? Nanti di jambatan Sirat mereka bercahaya. Bercahaya. Jambatan Sirat ni gelap, tuan-tuan. Gelap sangat. Siapa suka berselawat kat aku, sebut nama aku. Nabi kata apa? Dia ada nur, ada cahaya namaku di dalam syurga Allah. Sebab dalam syurga Allah ni, dekat dahi malaikat ada nama Muhammadur Rasulullah. Dekat leher bidadari ada nama Muhammadur Rasulullah. Bukan kat leher bini kita gigit. Ni Rasulullah, faham? Toklah semayang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bagi salam kat Nabi kan. Allah pun bagi salam kat Nabi. Nabi jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillah khissalihin. Nabi jawab. Itu semayang tu kena betul-betul. Ya. Masuk asyhadu an la ilaha illallah. Nabi isbat. Nabi ya, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang boleh memberi mudarat. Allah saja yang boleh memberi susah, memberi senang. Tu Nabi sebab, tak ada. Semayang tidur. Semayang hayal, ingat dunia. Semayang asyhadu an la ilaha illallah. Motor lupa kunci, mampu. Semayang ingat bini, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Ubat kuat makan dah ni. Allah, bini WhatsApp uzur pula. Ni semayang kerana manusia. Faham ya? Kalau semayang kerana syaitan lain pula. Semayang kerana nafsu lain pula. Faham? Bukan adalah hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Faham? Rajin selawat. Ni selawat. Hari ni daripada pagi ni sampai ni dah maghrib ni, berapa banyak selawat? Rokok, banyak rokok. Pagi sikit betul. Rokok banyak, tengok Facebook banyak, selawat tak suka. Faham ya? Baca Quran tak suka. Sibuk dunia, duit, perempuan Facebook. Dunia, duit, perempuan Facebook, rokok, betul mati. Faham ya? Hidup macam tu tuan-tuan. Kita hidup ada perkiraan. Faham ya? Betul bila kita lahir, orang azan kan.
orang iqamat telinga kiri. Nanti bila hidup, bila kita dah hidup, kita mati, orang semayang kan. Sebab itu kita hidup kat dunia ni tak lama. Tuan-tuan tengok, tadi waktu maghrib, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Di antara waktu azan, nak masuk waktu solat, semayang fardu maghrib, masanya tak lama. Tak lama. Sebab itu kita hidup ni tak lama. Ulama kata hidup kamu ibaratnya orang azan nak menunggu solat. Sebab itu kita hidup tak lama, tuan-tuan. Ya? Tak lama hidup, faham? Ya? Tengok tuan-tuan, tak lama hidup, tuan-tuan. Umat ni umur tak panjang. Paling lama pun 70 lebih ha. Ya? 90 ke atas itu subsidi ya. Tuan-tuan. Di antara umur yang panjang siapa? Firaun. Firaun ni tak pernah menguat. Firaun ni tak pernah bersin. Firaun ni tak pernah sesema. Sebab itu dia mengaku dia Tuhan. Dia buat bangunan 15 km. Dia buat bangunan. Dia buat nak tengok, dia nak cari mana Allah Tuhan. Ya? Ini jahat Firaun. Itu yang berlaku dalam satu riwayat mengatakan, wallahu alam sahih ke tak sahih, apabila Firaun mengaku dia Tuhan, maka syaitan pengsan. Kenapa syaitan pengsan? Dia kata apa? Aku sejahat-jahat aku tak mengaku aku Tuhan. Nampak tuan-tuan? Syaitan ni tuan-tuan umurnya panjang. Dia mati nanti bila dunia kiamat. Bermulanya kiamat daripada air. Ni taman balok ni dekat dengan laut. Mula-mula kiamat daripada air. Kedua baru gunung ganang, ketiga baru langit. Dalam hadis Nabi cakap tu, dekat laut ada malaikat yang lupa nama dia. Dia duduk di tengah laut, dia duduk di kawasan laut, dia berzikir, dia bertasbih yang berbunyi subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahil syadidil arkan, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahil musabbahu fi kulli makan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Ni malaikat penjaga laut, tasbih ni dia baca sampai dunia kiamat. Apa kelebihan tasbih ni? Kata Ibrahim Adham, kelebihan tasbih ni, siapa beramal dengan tasbih ni, dia mendapat kemantapan tauhid. Siapa beramal dengan tasbih ni, dia digeruni penduduk langit dan penduduk bumi. Maksud dia digeruni, iaitu mereka ni dengan orang yang beramal tasbih, malaikat yang beramal penjaga laut ni, subhanallah, dia mendoakan kepada hamba Allah yang beramal tasbih yang beramal oleh malaikat penjaga laut, tuan-tuan. Lepas itu dekat laut jangan buka aurat. Faham ya? Ni dekat mandi laut pakai spendok. Sotong tengok. Ni busuk punya orang. Tu kena obo-obo, faham tuan-tuan. Ya, hati-hati tentang aurat, faham ya? Tapi kalau sempat aku cerita aurat di antara bapa dan anak, aurat di antara mak dan anak, aurat di antara cucu dan atuk, aurat di antara atuk dan cucu. Kena belajar. Aurat di antara lelaki dan lelaki, aurat di antara perempuan dan perempuan Islam, aurat di antara perempuan Islam dan perempuan kafir. Kalau sempat aku cerita. Faham Sebab kita punya masa sampai pukul 9 sahaja. Sebab pembayaran ceramah 1 jam sahaja. Faham Aku ikutkan malam ni ceramah di satu tempat, di masjid apa aku lupa. Tapi dia tak mau aku ceramah. Dia kata ustaz ni keras. Ustaz ni ceramah sakit telinga. Ustaz ni ceramah aku tak suka menyampah dengan ustaz ni. Cakap belakang berani datang depan. Aku tanya dia, hati kau dengar aku ceramah, telinga kau sakit? Sakit lah mana? Sini ustaz. Sini, mai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elok baik Telinga ni bila kita dengar ulama, ustaz atau guru, bila kita dengar nasihat dia, kita marah, kita sakit, itu tandanya telinga kita banyak dosa. Faham? Sebab itu di antara orang yang tak boleh datang ke rumah Allah sembahyang berjamaah, fardu maghrib, fardu isyak, fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, sebab mereka dengar azan, mereka tak boleh datang. Sebab apa? Telinganya banyak sangat dosa. Faham? Duk dengar benda-benda haram ni, faham? Duk dengar lagu, duk dengar orang mengumpat, duk dengar habaran fitnah, faham? Dah lah buat dosa pandai, istighfar tak mau. Tengok Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah ni manusia number 1. Manusia nombor 1 masuk dalam syurga Allah. Istighfar satu hari 70 tak pernah tinggal.
Kalau penghulu istighfar tu lagi tak pernah tinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kunci syurga. Siapa baca sekali seperti dia beristighfar 1000 kali. Dapat kan? Kerja macam dapat. Belajar ngalah kai Masma'i. Gambar habis. Nabi bercakap betul ya. Dunia dekat kiamat, guru akan mencari murid, tetapi tak dapat murid. Bila orang dulu belajar, murid mencari guru. Itu orang dia kata dulu tu, timba mencari perigi. Sekarang ni perigi duk cari timba. Dapat timba pecah. Faham? Tuan-tuan. Tuan-tuan, dunia kat kiamat, faham? Dekat sangatlah tuan-tuan tengok. Ulama-ulama ahli ilmu, seorang-seorang Allah wafat kan. Allah wafat kan. Ni hadis sahih. Tuan buka dah hadis Imam Bukhari. Ni baru mukadimah ni. Tak buka ni baru mukadimah. Faham mukadimah? Habis pukul 12 boleh. Mampus lah. Datang pun lambat. Faham ya? Orang duk azar. Aku sebenarnya datang awal dah. Aku duduk tepi dah. Aku tengok orang sini. Lambat orang sini. Cakap anak aku, tengok betul orang sini. Ya? Datang mayang pun lambat. Sebab itu tuan-tuan, ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Akhir zaman akan berlaku di antara umatku. Mereka tidak mahir tentang hadis. Mereka tidak mahir tentang tafsir Al-Quran. Mereka tak mahir tentang hukum dan hakam. Tetapi mereka boleh bercerita. Mereka boleh mengkupaskan hadis dan Al-Quran. Dalam kitab sebut itu. Dalam hadis sebut itu. Dah benar berlaku. Tengok. Ustaz Facebook banyak. Faham? Kadang Tok Guru duk terang ni. Hendaklah kamu sembahyang berjamaah 5 waktu. Boleh tak datang sembahyang jemaah kalau kamu uzur syarak. Dia condemn Tok Guru. Mana hadis? Hadis mana? Ini bodoh Tok Guru ni. Hadis mana? Dia marah Tok Guru. Orang yang kata Tok Guru ni, orang yang hina ulama ni, orang yang benci ulama ni, nanti mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Hadis sahih. Di antara manusia yang ditukar menjadi babi di dalam kubur, iaitu umat Nabi Muhammad yang membenci ulama dan memakan benda-benda yang haram. Dan mereka tinggal sembahyang fardu dengan sengaja, belum sempat bertaubat kepada Allah. Hadis sahih. Ingat tu, dulu masa kita derok, ada setan, ada toyo tu. Suka-suka tak sembahyang, kerja-kerja tak sembahyang, tuan-tuan. Dah ganti ke belum? Kena ganti hutang dengan Allah, wajib bayar. Macam mana nak bayar? Gantilah. Sembahyang fardu tidak berwaktu. Sembahyang wajib ni yang kita tinggal, dia tidak ada waktu. Gantilah apabila kita ada masa lapang. Sebenarnya kita ada masa lapang. Cuma kita sibuk dengan masa dengan dunia sahaja. Baiklah, bagus Ustaz, tuan-tuan. Jangan tengok aku tak puas hati. Faham? Nak marah orang yang panggil. Faham? Aku buat kerja agama, aku takut, tuan-tuan. Apa memang sejarah fitrahnya dan sejarahnya pejuang-pejuang Islam, mereka menegakkan hukum Allah ni akan mendapat kesusahan. Tuan-tuan tengok Imam Asy-Syafi'i, dia mendapat kesusahan. Dia difitnah oleh penduduk Baghdad, mengatakan Imam Asy-Syafi'i membawa ajaran Syiah. Dia dirantai kaki dan tangan. Sini pun ada rantai, disirik, dibawa ke rumah pembesar negara. Itu satu. Imam Hanbal, dia dipenjara 17 tahun sebab dia membawa ajaran ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Imam Sayuti, dia dihalau daripada negerinya sebab dia menolak hukum cukai. Tuan-tuan, banyak lagi. Abu Yazid Al-Bustami, dia diletakkan kepalanya di atas tempat pemancung sebab dia menolak dan dia berdakwah kepada pembesar-pembesar negara yang menegakkan benda-benda haram. Tuan-tuan, nampak?
Ni benda ni tuan-tuan, buat kita tengok Rasulullah buat kerja agama, menyorok dalam gua orang kafir nak bunuh. Dia menunggang unta, orang kafir tikam unta Nabi, jatuh Nabi, diorang tarik baju Nabi, koyak baju Nabi. Yang kita duk semayang tu sebut nama Nabi tiap-tiap waktu, faham? Dalam kat surah masjid Allah Muhammad, faham? Rasulullah ni tuan-tuan, tuan pernah dengar cerita pada zaman Nabi Yusuf? Kan pada zaman Nabi Yusuf, seorang perempuan nak masak, dia memotong benda-benda untuk dimasak, potong bawang, potong cili, melihat Nabi Yusuf lalu sampai terpotong jari. Leka cantik sangat Nabi Yusuf. Sebab itu Rasulullah ni, siapa melihat Rasulullah, dia rindu, dia cinta dengan Rasulullah. Sebab itu siapa nak mimpi Rasulullah, perbanyak solawat. Lepas itu ini kata ulama, ni bukan hadis. Ulama bagi tahu, sesiapa yang rajin berselawat kepada Rasulullah, nanti apabila dia nak sakaratul maut, maka Rasulullah datang di dalam keadaan kerohanian, dia datang, maka dia leka melihat kedatangan Rasulullah, dia tidak merasa sakitnya apabila roh keluar. Tuan-tuan, macam itulah tuan-tuan, ni kata ulama tuan-tuan, ya. Lepas itu kita ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, ulama, qiyas. Tuan-tuan, kalau tak percaya dengan ulama, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Kena faham, ya. Ni dengan ulama tak percaya, dengan K-pop percaya. Dengan ulama tak percaya, dengan kumpulan rebel percaya. Depan aku kau buat rebelnya, aku bagi kau bah, depan aku kau tak berani buat, faham? Buat kau kena faham, sembahyang tak nak, pergi masjid tak nak, pergi sembahyang berjemaah tak nak, rebel. Inilah tuan-tuan, ya, penyakit orang kita ni, orang kita Melayu ni suka ikut benda-benda orang-orang Yahudi, orang Nasara. Tengok seluar jin dah elok seluar selek tu dah elok dekat kedai beli cantik dia balik rumah dia koyak-koyak kan. Beruk, tengok pun beruk, ini orang bodoh seluar elok kasih koyak, macam mana mau sembahyang? Tuan-tuan fikir pelik sangat tuan-tuan. Baiklah, kita baru buka, ya, baru start. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan para makhluk Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ni Allah yang cakap ni, ya. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua, makhluk yang maksudnya mereka dihimpunkan semua semasa di padang mahsyar. Di antara dekat dunia yang mereka ni nyawanya panjang, iaitu ajalnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka digelar minal munzarin. Siapanya? Salah satunya adalah Dajjal. Dajjal. Dia dinama minal munzarin. Dia gelar minal munzarin. Dajjal ni, dia sudah hidup pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, dia berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Sulaiman, dia dapat 3 perkara. Dia dapat kekayaan. Dia dapat gelaran Nabi. Dia mendapat gelaran Raja. Ini Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman, dia semayang, pada zaman dia semayang berdiri. Allahu Akbar. Itu yang dalam satu riwayat mengatakan, tongkatnya patah, maka dia jatuh, barulah dia punya rakyat, binatang, jin, setan, manusia, baru dia orang tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Ya, Nabi Allah Sulaiman. Mak Nabi Sulaiman dengan dia, wahai anakku, malam-malam kamu jangan banyak tidur. Kalau kamu banyak tidur, nanti kamu fakir di negeri akhirat. Fakir itu miskin. Macam kita tuan-tuan, balik rumah tidur, ustaz ceramah tidur, khatib baca khutbah tidur. Yang tak tidur ni, makan tak tidur, berak tak tidur, main Facebook tak tidur, lepas tu bersetubuh berjimak dengan bini tak tidur. Tengok hari Jumaat, khatib baca khutbah, ittaqullah, satu masjid. Macam mana orang nak takut? Faham? Aku kalau baca khutbah, orang tidur, aku baling dengan tongkat. Tidur! Datang masjid tidur. Dah datang lambat. Saya khatib macam tu. Jangan khatib yang datang larat. Ittaqullah.
Taqullah. Khotib garang ni tidur hentak tongkat. Pah. Hentak. Main handphone. Haram main handphone khotib dengan baca khutbah. Simpan handphone. Khotib tu. Sama juga nak baca talqin di tanah perkuburan, cari khotib, cari orang yang baca talqin di tanah perkuburan ni, cari ustaz, cari imam yang baca talqin ni yang lantang. Ingat tu, siapa yang meninggal tu? Imam kampung kita. Faham? Dah tak ada imam, siapa nak ganti jadi imam? Duduk dalam kubur, mereka mungkin nak tanya dia tu. Ma rabbuka, man nabiyuka? Sengih, main handphone lagi. Cari garang ni cari yang tak larat. Ingat tu mati, imam kita mati tu. Imam tak ada lah. Siapa nak ganti imam? Malaikat mungkin nangki datang. Imam, jawab dengan baik ya. Kata ingat malaikat mungkin nangki ni macam security konsep mungkin nangki tuan. Suaranya daripada timbulnya matahari sampai terbenamnya matahari. Matanya kebiru-biruan. Dia megang satu camati daripada api neraka Allah. Kita semua jumpa. Semua jumpa. Tapi kalau kita orang soleh, orang beriman, mati dalam husnul khatimah. Dia datang seperti pemuda yang cantik. Baunya harum. Faham nak jadi orang soleh, nak mati dalam beriman, kena kompang orang soleh. Faham? Dengan Allah kena jaga sungguh, hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan manusia kena jaga sungguh baik-baik. Faham? Duk lalu depan rumah jiran. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Jom pergi surau. Mai Malang ni ada mengaji, ustaz tu garau datang. Okey. Ya dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa pukul 10 bang. Saya tarik. Okey on. Bini okey? Bini okey mana? Bagi RM50 tiang ada. Tahu kedai mamak tertarik, kedai mamak tertarik. Datang surau tuan-tuan. Sebab apa? Akan sampai satu zaman nanti rumah Allah tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada orang. Bila orang dah tak ada, itu keluar dajjal tu. Tuan-tuan lupa tengok, ni ada dalam hadis. Di Iraq perang, di Iran perang, di Libya perang, di Yaman perang, di Mesir perang, di Jordan perang. Kenapa tanah Arab ni mereka berperang? Bukan dalam hadis. Hadis ni panjang. Nabi cakap apa? Bila di tanah Arab mereka berperang sesama saudara mereka. Mereka tidak sedar apabila tentera-tentera Dajjal melalui bandar-bandar mereka. Tentera Dajjal nak melalui bandar-bandar mereka untuk pergi ke bumi Madinah. Tuan-tuan. Ini dah berlaku lah. Tunggu masa nak datang, nak lalu. Tuan-tuan Dajjal, Allah Rabbi. Dajjal ni mata dua, bukan satu lah. Orang duk beda kata Dajjal dah lahir kat Palestin, baru lahir jadi baby. Bongok tu ya orang ni. Mengaji tak nak faham. Berdajjal mata dua, satu celik, satu gelebeh. Ilmu dia hebat macam mana pun lah, dia tak boleh membaikkan mata dia. Inilah kelemahan Dajjal, faham? Dajjal dia tak boleh bertembung dengan Nabi Isa. Bertembung dengan Nabi Isa badan dia menggeletar ketakutan. Orang kafir pada zaman Dajjal, mereka tidak boleh menghidu nafas Nabi Isa. Itulah mukjizat Nabi Isa. Nafas ni kalau dia tarik, hambus itu, orang kafir mati, tentera Dajjal ni mati. Faham? Ini kelebihan mukjizat Nabi Isa yang Allah bagikan, kurniakan kepadanya. Faham? Ya, ini Nabi Isa. Nabi Isa turun nanti umur 33 tahun. Dia di-escort oleh malaikat Allah, dia memegang sayap turun. Di antara nabi yang masih hidup 4 nabi. Nabi Isa dan Nabi Idris. Di bumi 2 nabi. Satu mengatakan Nabi Ilyas. Satu pendapat mengatakan sahih ke tidak sahih, wallahu alam. Tapi pendapat yang kuat mengatakan Nabi Khidir. Yang di bumi 2 nabi, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Mula-mula yang dihidupkan dalam satu riwayat, apabila dunia dah kiamat ni, tuan, malaikat Jibril. Malaikat Jibril sayapnya 600. Ya. Malaikat Jibril di antara yang dihidupkan juga masa Allah menghidupkan malaikat-malaikat Allah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah ketua para malaikat Allah. Malaikat Jibril ni di antara yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah belajar semayang dengan malaikat Jibril. Nampak? Rasulullah pun belajar semayang. Kita belajar semayang kan apa? Belajar apa? Berapa guru kita belajar bahasa solat? Guru. Itu yang semayang bercacah marbah lah. Itu yang baru ni dekat mana? Dekat Selangor kan? Imam salah Fatihah. Duk tinggi Fatihah, makmum dia kata imam bodoh.
Bodoh amai. Fatihah duk tinggal. Makan biar awak imam ni kot. Imam ni dia tinggal Fatihah. Selagi dia tidak memindahkan rukunnya, dia punya solat tak batal. Tak batal lah. Bila dia dah pindah rukun aja, dia rukun aja, dia tak cukupkan Fatihahnya, barulah batal solat dia. Jangan suka ngata ngata ke orang makmum dia ada dua kaedah. Satu semayangnya sah, satu semayangnya batal. Semayang yang sah apabila dia memfarakah, imam tu dah salah, dah memindah rukun, dia memfarakah, maka semayang makmum ni sah. Yang tak sah ni diikut je, imam salah dia ikut je. Apa makna memfarakah? Dia bercerai. Faham ya? Itu imam dengan imam ni ada bab talak, faham? Bukan orang perempuan lelaki suami isteri bab talak Kita kena ngaji bab talak soreh, talak ruj'i, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat. Talak mabuk, talak ke dalam keadaan tidur. Talak bertulis tapi tak cakap, dia tulis, dia cakap. Kena ngaji ya. Tak ada nak nikah cukup duit al-fulusi. Tengok punggung besar, boleh besar panggung. Boleh. Nak mengaji, nak jadi suami bukan janggut panjang. Nak mengaji, nak jadi suami ni bukannya pakai jubah. Nak jadi suami ni bukannya dia kena pergi masjid 5 waktu. Nak jadi suami ni dia kena selesai berhukum fikih. Faham? Kena selesai bab darah haid. Kena mengaji bab darah haid. Kena mengaji darah nifas. Kena mengaji bab solat. Faham? Mengaji ya. Nanti balik kan, bini tanya, bang, darah haid hari pertama keluar warna apa? Mana abang tahu? Abang tak pernah datang haid. Bawasir pernah. Mampu ya, kena mengaji. Lepas itu kata ulama, bila kamu sudah bernikah, kamu kena tengok bini kamu ambil uduk, kamu kena tengok ambil uduk. Macam mana dia ambil uduk? Tengok. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tengok bini ambil uduk macam mana. Tuan-tuan. Bini mandi wajib pun boleh tengok. Tapi yang lama, sekejap. Kisah lah. Ngaji tu tuan-tuan. Sebab itu nak kahwin kena cari suami soleh. Nak nikah ni kena cari isteri salihah. Itu ada akhir zaman nikah tak berapa belas ribu. Hantaran 5,000 dah tak ada lah. Paling kurang 10,000. 15,000, 20,000, 30,000. Itu yang banyak orang tak kahwin tu, Pak. Bila tak boleh kahwin, hantaran mahal, jatuhlah zina. Mahal boleh kalau syaratnya kena syarat. Perempuan ni memang hafal Quran. Perempuan ni hatam kitab majmu'. Perempuan ni hatam kitab hikam. Hatam kitab Bahrul Madi. Hatam kitab Muhammad. Hatam kitab Minhad. Hatam kitab-kitab yang lain. Apa? Ya? Tidak ada. Hatam apa kitab pun tidak. Mengaji pun tak datang tak orang perempuan. Berapa orang datang? Itu yang datang pun dah nak mati. Tak larat. Jalan tak larat. Mengaji fardu ain ni dia wajib. Wajib tuan-tuan. Tuan-tuan. Rotan ni pun boleh jatuh wajib. Faham? Ni akhir zaman nak rotan tak boleh. Faham? Rotan buka dalam bab solat. Apabila anak kamu berumur 7 tahun, bapa ni wajib cakap kepada anak itu suruh sembahyang, wajib cakap. Wajib cakap. Tapi budak ni tak wajib sembahyang ni sebab dia belum cukup, belum akil balik. Bila umur 10 tahun, dia tak mau sembahyang. Nabi suruh rotan budak tu, anak tu. Besar ni rotan. Dekat mana? Dekat tapak kaki. Rotan macam mana? Kalau besar ni tak mau sembahyang, hampak pati elektrik tu. Dah besar tak mau sembahyang. Faham ya tuan-tuan? Berat sembahyang ni. Tengok sampai di dalam peperangan pun Nabi suruh sembahyang. Allahu Akbar. Saf yang pertama. Saf yang kedua berdiri. Saf yang pertama bangun. Sami Allah liman hamidah. Allah. Sembahyang bukan senjata. Ya. Kita tak pegang senjata pun tak sembahyang. Tuan-tuan. Bangun subuh pun susah. As-salatu khairum minan naum. Orang tak anggurnya. As-salatu khairum minan naum.
Satu taman bangun. Rumah terbakar. Bangun Jangan sikit. Sebab berlakunya peperangan kubra Islam dan kafir pada waktu subuh. Ni bukan cerita dongeng. Sebab pada waktu subuh umat Islam tak boleh datang ke surau semayang jemaah. Pada waktu subuh mereka tak boleh bangun semayang. Tengok sendiri ya. Waktu subuh. Sebab apa? Sebab perut ni banyak tai, banyak benda makan. Tengok pada bulan Ramadan, surau masjid sembahyang 5 waktu penuh. Subuh pun penuh. Ada orang jalan tak lagak menetang. Mana je nak dapat fadilah sembahyang jemaah bulan Ramadan? Berhenti serokok dulu. Lepas masuk, hilang bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, tak tangan. Sebab apa? Ni banyak makan. Nabi cakap dah, buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Hidayatul Salikin, bab tentang bab makan. Siapa banyak makan, dia malih nak ibadat. Siapa banyak makan, matanya tak suka tengok kitab-kitab Allah. Siapa banyak makan, mewarisi sifat apa-apa. Siapa banyak makan, dahinya tidak mahu dan malas sujud kepada Allah. Siapa banyak makan, mengeluarkan syahwat. Hati yang kuat syahwat, sikit-sikit bakal ubat kuat. Sikit-sikit bakal ubat kuat. Sikit-sikit bakal ubat kuat. Tu mata merah, datang seorang mata merah. Siapa mata merah makan ubat kuat lah. Untuk hati-hati makan ubat kuat ni, dia boleh jatuh haram. Haram macam mana? Sebab itu bila nak makan sesuatu perkara, kita kena tahu benda yang kita makan. Lepas tu kena meniaga online pun kena tahu. Nak meniaga online, kita nak beli barang, orang nak jual barang, kena tahu barang yang kita beli. Kena tahu. Tapi tu kena mengaji. Semua kena ngaji kan. Apa untung orang mengaji? Orang belajar ni apa untung? Dia salah dalam keampunan. Lepas tu jahil ada dua. Satu jahil murakkab, satu jahil basit. Jahil murakkab ni, dia bodoh. Dia belagak macam orang tahu. Syekh, semayang tarawih, selawat lepas semayang tarawih, apa hukum Syekh? Bid'ah dolanah. Neraka jahanam. Belajar buka kita hadis lah. Lepas main sunat tarawih, tidak disuruh kita berselawat. Lepas main sunat tarawih, Nabi tak suruh kita selawat. Nabi tidak mengatakan haram kita selawat. Tapi adakah kita boleh berselawat kata Nabi lepas main sunat tarawih? Maka ulama mengatakan dibenarkan. Sebab kita menyebut nama Nabi. Mana elok lepas main sunat tarawih? Selawat dengan nyanyi. Lepas sunat tarawih, ya, dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi. Mana elok? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. RM1, RM2. Elok selawat. Selawat ni sekali selawat. Sallallahu ala Muhammad. Tu pada minit. Allah berselawat kat kita, Allah bagi rahmat kat kita 10 rahmat. Sekali je. Kalau 10 kali, Allah bagi 10 rahmat. 10 kali 100 rahmat. Kalau selawat kat Nabi 100 kali, Allah bagi 1000 rahmat. Kalau kita selawat kat Nabi 1000 kali, kita punya bahu ni berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga Allah. Ni Nabi cakap ni lah. Bukan aku cakap aku sampai je. Jangan tengok aku tak puas hati. Aku macam nak marah. Nabi cakap ni, aku sampai je. Nabi ni kalau dia marah, ada ustaz bagi tahu muka dia merah. Bukan, salah faham. Belajar kitab sirah. Nabi kalau dia marah, dia medahin timur urat satu urat. Yang tahu, yang selalu nampak siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di antara sahabat yang rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai Rasulullah bagi tahu apa? Umar, Abu Bakar,
nanti semasa di negeri akhirat, depan pintu syurga, aku pegang bahu engkau, wahai Abu Bakar. Aku pegang bahu engkau, wahai Umar. Kita tidak melihat dalam syurga Allah. Kita melihat di jambatan Sirat. Sesiapakah di antara umatku yang mereka tergelincir, jatuh ke jurang api neraka Allah. Tuan-tuan, ya. Sayyidina Abu Bakar, orangnya kalau sedekah, habis. Sayyidina Umar ni kalau sedekah, separuh harta habis. Kalau Sayyidina Osman, dia suka nangis malam. Haji Osman suka main Facebook malam. Aku tak sebut Haji Osman mana. Aku sebut bin, betul. Kita kena belajar obat mengumpat, belajar obat dusta, belajar obat tentang mengumpat belajar. Mengumpat yang haram, mengumpat yang harus, belajar. Mengumpat yang haram ni macam ni. Orang tak tahu orang tu. Ya. Contoh aku tak kenal dia ni. Ya. Aku cerita dengan imam, ya, kau nak tahu. Kan dia percaya ni jahat budak ni. Nampak ni dok rakan-rakan ustaz. SB dia ni, SB dia ni busuk punya orang. Ni mengumpat, fitnah lain pula. Dia kalau mengumpat ni, iaitu imam tahu, aku tahu. Kalau fitnah ni, imam tak tahu, aku cerita dengan imam, orang ni begian-begian, maka itu fitnah. Mengumpat yang diharus ni macam ni. Orang yang dah memang masyhur, dia zalim. Dia menegakkan kilang arak, menegakkan tempat pusat pelacuran, menegakkan pusat pondan, ya. Menegak benda-benda haram. Tentang ulama, hina ulama. Kita cerita hal orang ni, dia bukan mengumpat. Dia mengumpat, tapi bukan mengumpat yang haram. Mengumpat yang harus. Harus kita cerita. Dan dia benarkan lagi kita cerita hal orang itu. Yang mengumpat yang dia harus, yang dia benar dalam hukum syarak. Iaitu, dalam kampung tu, nama mat banyak. Mat tempang, mat sombeng, mat Facebook, mat laptop, mat WhatsApp, mat mengintai sama orang. Banyak mat. Kalau tak sebut nama mak ni, mak Facebook, orang tak kena. Kena sebut mak Facebook, orang kena. Maka diharuskan sebut nama bagian-bagian. Kena mengajar buat mengumpat yang diharuskan. Ya. Dah 38 minit. Belum buka ni. Tak buka ni. Jangan risau lah. Pukul 9 aku berhenti. Tuan-tuan rumah dekat. Start motor, sampai lah. Makan. Boleh cium kitab bini ya. Aku jauh perjalanan 5 jam. 5 jam. Tinggal bini, tinggal anak. Nak datang sini buat kerja Nabi ceramah. Orang buat kerja agama ni, tidur tak tentu hala. Tidur tak tentu tempat. Makan tak kira masa. Faham? Orang buat kerja agama, tapi tu dengan ulama, kena sayang dengan ulama. Faham? Itu ada dengan ulama, dengan ustaz. Kalau bagi dia ceramah, kulukut punya orang. 200, 300. 200, 300. Kadang bagi 200 tu banyak. Ustaz tu datang jauh. Dia boleh Selangor. Duk bagi 200. Kudu-kudu punya orang. Kalau beli kasut 200, duk biak tai pun. 500, 400 selama. Berapa tu ke? Ni kasut? 350. Ambil. Mau cash ke? Mau ni? Kad lah. Cash lah. Okey, cash lah. Beli pancing. Beli sport rim. Selama. Tu tabung aku jalan tu. Masuk duit banyak sikit, Pak. Pegang 50, masuk 50. Jangan pegang 50, masuk RM1. Busuk punya orang. Ingat, para yang mula-mula masuk syurga, para dermawan. Tuan-tuan. Tuan-tuan, syurga ni mahal. Tuan-tuan buka dalam satu hadis. Bidadari Allah ni, itu malam sepertiga malam, ya, malam bulan Ramadan, dan malam hari Jumaat, dan malam-malam kebesaran Islam, ya, langit aras terbuka. Bidadari Allah ni dah mengintai penduduk-penduduk dunia, diintai. Tengah semayang tunang aku, Allahu Rabbi, tengah semayang tahajud, bukan main kodok. Mana dia semayang tahajud, semayang kodok tu, busuknya orang. Bidadari mengintai. Dalam satu riwayat berkata, tuan-tuan, bidadari ni kalau air liurnya jatuh di laut bumi, laut dunia, air laut tawar, itulah calon menjadi isteri kita dalam syurga Allah. Tuan-tuan,
Dia panggil suaminya, subhanallah, tak pernah tengking, tak pernah. Tak bini kita. Suami makan. Tertumpah air sikit, tertumpah sikit. Tu lah, makan sambil tumpah. Ngalah orang tumpah tu. Mampus tu. Tak maaf lah ya. Abang kan sengaja tumpah angkat Cik Fatimah. Bawah. Bidadari Allah tak pernah meninggi suara, tak pernah. Dia panggil suaminya, subhanallah. Abang Nahan nama aku. Panggil subhanallah. Dalam kitab sebut, tuan-tuan, dalam kitab sebut tentang syurga ni tidak ada kesusahan, tidak ada gelisah, tidak ada najis. Kalau dia pergi ke sungai syurga Allah, sungai tu tengok apa kehendak dia nak. Kalau sungai tu lurus, dia nak sungai tu bengkang-bengkok, sungai tu jadi bengkang-bengkok. Allah. Dalam syurga Allah, pokok ni buah di bawah. Kita lalu di tepi pokok syurga Allah, buah ni cakap apa? Buahnya sebesar kubah masjid. Dalam satu riwayat mengatakan sebesar unta. Kita lalu, buah ni cakap apa? Wahai penduduk syurga, wahai Tuan, makanlah kami, makanlah. Kita petik tumbuh balik lah. Kita lalu tu dekat orang jual durian dekat tepi Pekan Kuantan, dekat Pekan Balok, lalu durian cakap ada, bang makan lah bang, makan lah. Mana ni king musang king ada mampu ya. Kadang lagi satu duk pergi pasar malam, duk pergi kedai buah ke orang ni, kadang tak minta izin ni. Tiba-tiba sampai kat tempat orang jual rambutan, kopok bukan masam tu belah. Minta izin ni dak orang tak lepas nanti di padang mahsyar, faham ya? Hati-hati sikit tuan-tuan ya. Sama juga kalau siapa tengok kawan dia, tengok sahabatnya, tengok sesama hamba Allah, dia tak puas hati pun tak lepas di padang mahsyar. Tengok aku ceramah tak boleh tak puas hati, faham? Ada perkiraan di negeri akhirat dalam hadis kursi. Di antara mereka di antara yang salah dan yang tak salah, mereka duduk tahiyat depan pintu syurga Allah. Tapi aku tak cerita ni tu, faham? Yang kedua yang dihidupkan malaikat Mikail, Israfil dan Israel. Dan ada pun yang paling pertama yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat Israfil, dan lalu ia mengambil sangkakala daripada Arasy. Tuan-tuan ya. Malaikat Israfil, malaikat Israel. Malaikat Israel ni malaikat maut Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nanti kita mati ni ya. Ada satu suara daripada Arasy. Hoi lelaki tua, kau sekarang dah mati dah. Harta engkau, anak bini engkau tak pedulikan kau. Kau banyak harta, kau banyak tanah, kau banyak binatang ternakan, tak ikut engkau. Kau banyak ladang kelapa sawit, tak ikut engkau. Sekarang kau terbujur kaku sekarang. Engkau tak boleh buat apa, mata engkau tak boleh buka, telinga engkau tak dengar, tangan kau tak boleh bergerak. Orang mandikan kau, orang korek lubang-lubang kau. Rasakan kau suara daripada Arasy. Kalau orang yang mati yang tidak beriman lah. Ya, itu yang bila naik keranda, orang bawa ada suara. Tuan-tuan buka lambat jenazah. Ada apa? Itu bila masuk dalam liang lahai, imam balik 7 langkah. Duk. 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 Dalam hadis sebut, jenazah ni dia dengar orang yang paling terakhir balik. Tapak yang terakhir. Kita semua akan rasa. Kita semua akan tempuh. Kita duduk dalam kubur ni balik. Atau berdapat mengatakan mereka duduk tahiyat. Atau berdapat mengatakan malaikat tolak badan dia. Dia duduk kaki belunjuk, duduk kiam ni. Sebab dia nak tunggu malaikat datang. Datang. Dia dengar. Balik dah.
Ni bukan cerita dongeng kan. Tu orang dia takutkan mati, siapa dia takut mati, dia tak cinta dunia. Faham siapa takut mati, dia semayang boleh nangis. Allahu akbar. Nangis tak ada semayang Allah. Maki orang sebelah semayang. Allah. Dia berbiawak busuk tiang. Makan apa tu siang ni? Ni haram ni. Haram bersembahyang badan berbusuk, haram semayang duk maki kat orang. Lepas tu semayang ni tuan-tuan kena pakai kayu sugi. Pejuang Islam ni kena ada senjata. Di antara kayu yang dibenci oleh iblis, oleh jin kafir adalah kayu sugi. Siapa beramal dengan kayu sugi, Nabi jamin. Nabi jamin. Entah. Matinya husnul khatimah. Siapa beramal dengan kayu sugi pula, semayangnya digandakan pahalanya. Siapa beramal dengan kayu sugi, lambat sakit tulang belakang. Siapa beramal dengan kayu sugi, cerah mata. Siapa beramal kayu sugi, mencerdikkan akalnya. Siapa beramal kayu sugi, percakapan hikmah. Tuan-tuan, amal kayu sugi. Dah kalau aku dah bawa. Nanti ambil seorang satu ambil. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah, kejar lah. Bukan mahal pun, RM3 je. Panjang ni boleh kerat 2, bini 1, suami 1. Semayang. Nanti semayang subuh, 2 rakaat, gosok. Sebelum nak semayang, gosok. Baca doa Allahumma takhir fami wa nawir qalbi wa hanim jasadi 'alan nar. Kalau tak dapat tu, baca bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Pada 8. Semayang subuh 2 rakaat, 1 rakaat Allah ganda 70. Kalau 2 rakaat 140. Kalau orang pakai kayu sugi. Kalau orang tak pakai kayu sugi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat nak kejar 140, tak boleh kejar. Tuan-tuan banyak kelebihan. Masuk jamban kunci tak ada, boleh baselak kunci. Ini pengalaman aku, faham? Aku dalam poket tak pernah tak ada kayu sugi. Aku ceramah macam-macam masjid surah. Kadang jamban tak ada kunci. Selak, mak dah. Berah. Kadang pergi kedai, orang lupa bagi sudu, nak kacau air, boleh buat sudu. Banyak kelebihan kayu sugi, faham? Oi, banyak faham. Mutlah kita pen tak ada, tanda kan, tunjuk baca Quran, boleh tunjuk. Banyak kelebihan kayu sugi, subhanallah. Orang ni serius. Kepik kan dekat kaki ibu jari kaki baca surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ataupun nak pagar tubuh orang ni daripada jin-jin yang kafir, baca tu alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Buat alam alif depan belakang. Faham banyak kelebihan kayu sugi ni beli ambil. Lagi 10 minit aku berhenti kan. Tak cerita ni banyak. Tak habis ni baru cerita malaikat Aku potong, aku ambil satu je. Aku ambil satu je. Ada di antara mereka semasa di padang mahsyar. Aku ambil satu je tuan-tuan. Mereka keluar daripada kubur. Mereka dihalau untuk berhimpun di padang mahsyar. Mereka tidak bertangan dan tidak berkaki. Yaitu orang yang menyakiti jirannya. Dengan jiran hati-hati sikit. Parking kereta jangan makan tanah jiran. Duk makan buah rambutan jangan duk baling pagar sebelah. Lepas tu duduk berjiran ni dia bahaya. Kalau bawa balik durian, tak boleh nak bagi jiran sebelah, bungkus elok-elok. Minta ada. Kadang duduk kat pagar sambil sokok. Duk bagi durian ke orang, baru durian tu. Anak jiran sebelah, bapak tak gaji lagi. Anak dia cakap, "Pak, beli durian." Dia tak panggil bapak, panggil daddy.
Daddy beli durian macam orang sebelah tu daddy. Cakap orang putih daddy je. Lepas tu cakap Melayu lah. Ya? Daddy cakap, daddy belum gaji. Tuan-tuan, lebih aula ni kalau nak panggil bapa, nak gelarkan bapa ni supaya anak panggil kita ya. Panggillah yang Nabi suruh cakap Arab, ya. Abah ni cakap Arab, ya. Abu ya, Walid, faham ya. Tak ada daddy. Daddy berpulang. Daddy berpulang. Ya, cakap Arab bahasa Arab ni bahasa syurga. Bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ni subhanallah, tuan-tuan. Bahasa yang digunakan, yang bahasa yang Nabi cinta. Ya, ini tahu. Tak ada yang tahu ente, unte, kude, kurme. Itu tak itu ya, sampai kan kita pergi buat umrah, buat haji, Pak Arab dia tanya, "Syekh, mai smoke. No smoke." Pak Arab dia tanya, "Mai smoke siapa nama engkau?" Dia jawab, "No smoke, rokok tak ada." Nak belajar bahasa Arab tuan-tuan, tak dapat banyak sikit jadi ya, sebab di antara kita belajar nahwu sharaf dan belajar bahasa Arab, dia termasuk bid'ah yang wajib. Iaitu sebab kita nak mendalami tentang nahwu, kitab nahwu sharaf, sebab nak mendalami Al-Quran dan hadis. Sebab zaman Nabi mereka tidak belajar nahwu sharaf. Faham ya? Belajar tentang hukum bid'ah. Bid'ah wajib, bid'ah harus, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunat. Belajar. Ya. Satu lagi, ada dua ya. Rezeki tuan-tuan lah. Sebenarnya aku nak bagi tahu satu ya. Ya. Ada di antara mereka yang mereka keluar daripada kubur dan mereka di dalam kuburnya dan mereka dihalau daripada kubur apabila dunia sudah kiamat, yaitu umat Nabi Muhammad. Mereka berbadan manusia, berkepala babi. Babi, you nak babi, bukan kepala lembu, babi lah. Itu aku ceramah satu tempat tu, aku lepas ceramah orang tahan, dia pegang dengan aku. Ustaz, kenapa ustaz ceramah? Ustaz kata orang tak semayang ni dalam kubur nanti jadi babi. Jangan sebut babi, khinzir lah. Khinzir dengan babi sama lah bang. Oh iya ke? Khinzir cakap Arab, bodoh. Oh, tak mengaji ni apa? Itu yang dia tak tahu bahasa Arab, tu tahu nama Muhammad Khinzir. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan ya. Nak mengaji tuan. Itu yang berlaku di Selangor. Masjid masuk babi. Sebab apa masjid masuk babi? Sebab orang dah tak mau pergi masjid. Babi masuk masjid lah. Ya, tuan-tuan. Di antara binatang yang tak dibenarkan masuk masjid, babi, anjing, ular. Ular ni jin. Faham? Di antara masjid orang kafir boleh masuk. Masjid mana dia boleh masuk? Masjid Pahang, Terengganu, Selangor. Masjid mana orang kafir boleh masuk? Tak haram baginya. Yang haram dua masjid, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kenapa Rasulullah kata boleh? Supaya mereka ni biar dengar kalam-kalam Allah. Supaya mereka dengar tentang tazkirah daripada ulama. Mereka suka dengan Islam. Mereka jinak dengan Islam. Mereka akan memeluk Islam. Ya? Tak ada orang kafir datang halau. Baik. Mana. Kafir. Kulup. Tak serai. Orang Islam senari yang kadang pun tak suka datang masjid. Tuan-tuan. Orang kafir masuk masjid, dia tak haram. Tuan-tuan, walaupun dia tak sunat, walau tak mandi wajib. Kita ni yang haram kalau masuk masjid, kalau kita di dalam janabah, kita dalam keadaan hadas besar. Hati-hati ya, walau dah sunat, walau belum sunat. Hati-hati ya. Bila dalam rumah Allah, dalam masjid ni, perempuan dalam haid, orang lelaki yang di dalam janabah, dia masuknya, dia dalam hadas besar. Orang perempuan dalam haid, bila dia ada darah haid, dia tak boleh masuk dalam masjid, tak boleh. Lalu boleh, tapi apa tujuan dia lalu? Untuk apa? Saja-saja lalu, haram tak boleh. Nak belajar tuan-tuan. Dia kena ngaji bahid tu. Mula-mula darah haid warna apa? Nanti tengah-tengah warna apa? Nak habis warna apa? Kena mengaji ya. Nanti tidak kena tipu dengan bininya lah. Yang uzur lagi ke? Uzur lah. Uzur.
Mak tak tahan yang kau ubat kuat ni. Ya, tadi abang teh ni, orang suruh bagi abang ubat ni tadi. Ya, mak tak tahan. Tolong please. Please sudah. Bini seorang mampu ya. Itu kena mengaji. Bini duk tipu suami, ya, padahal kawan dah habis uzur dah, faham? Bila lebih 15 hari je, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Faham? Boleh tak dia bersama? Boleh sebab darah penyakit. Faham? Dalam haid tak boleh. Di antara dua lubang yang Nabi tak bagi. Lubang faraj apabila isteri itu dalam haid. Lubang pungkok. Tahu lubang pungkok? Ini kadang orang lelaki, semua lelaki suka pungkok. Ada selera untuk punggung lelaki. Bodoh tu orang ni. Kau tengok senarilah. Binatang pun tak main punggung. Tuan-tuan pernah tengok ke lembu main punggung lembu? Tak penuh, tuan-tuan. Ya, ni manusia. Ku dalam Al-Quran tu. Kal an'am. Mereka lebih hina daripada binatang. Tuan-tuan. Allah dah jadi dah kanak-kanak bersetubuh. Aku jadikan faraj dan zakar tubuh. Tapi dengan cara halal. Jangan lubang pungkok. Tu tempat tai bodoh. Faham? Ada selera tempat tai. Kentut pun busuk tau. Baru ni keluar surat khabar. Ada orang Yahudi kata apa? Dia akan buat satu alat. Makan alat. Kentut tak bau tai dah. Bau wangi. Bodoh tu orang ni. Allahuakbar. Mana boleh ubah ciptaan Allah? Tak boleh, tuan. Tak boleh, tuan. Kun fayakun. Faham? Lagi 3 minit. Batuk-batuk so berhenti kan? Lagi 3 minit, tuan. Sabar faham, tuan. 3 minit kata lama 3 minit faham, tuan. Aku mengajar macam tu. Aku tahu kalau dekat sejam awam batuk kat sejam. Tu kadang aku mengajar aku jarang tengok jam. Tapi ada pernah berlaku satu tempat tok guru aku mengajar. Anak murid tu batuk. Tok guru cakap apa? Tak lama mati orang. Lepas tu tok guru aku balik Imam masjid telefon. Ustaz kata mati orang tu dah. Tu dengan tok guru ni bahaya. Tok guru tuan-tuan tengok tok guru. Kenapa dia buat air penawar? Mujarab sangat dia buat. Air tegang hati, air untuk sebarang penyakit. Kenapa? Sebab bibir, lidah suka zikir. Suka selawat, suka berzikir malam-malam pukul 3 sembahyang tahajud. Allah. Kita tuan-tuan main Facebook. Pukul 3 tak tidur yang main Facebook ni. Besar punggung. Ini pasti botot ni. Orang suruh kaki mengaji ni kan. Ada anak murid aku. Dia memang kaki mengaji. Dia tanya aku, Ustaz, saya ni memang suka dengar ceramah Ustaz, saya suka ni. Tapi saya suka ni main zakar dengan tangan dah pukul tak. Haram tak boleh bodoh. Pakai serban ni. Saya tak boleh tengok orang perempuan saya jadi gairah balik situ kau buat Ustaz. Haram Dosa besar Ingat hati-hati ya tuan-tuan jangan buat tu dan bini tak ada dia buat kerja Sebab itu isteri diharuskan memainkan zakar suaminya. Suami haram memain zakar diri sendiri, tak boleh. Tengok bini duk main zakar. Haram. Balik rumah, isteri uzur. Ni hukum fiqh ni, faham? Lelaki kena belajar hukum fiqh, faham? Isteri uzur. Nak subuh tak boleh dia uzur. Kita buka kitab Bahrul Mazi daripada Syekh Al-Ijri Al-Marbawi, karangan daripada Imam Nawawi, Imam Sayyidi, Imam Asy-Syafi'i. Bila perempuan itu dalam haid, haram kamu setubuh bini kamu, tak boleh. Dia ada 3 kaedah. Betul asal hukum. Tuan-tuan buka dalam hukum fiqh dia banyak. Dia banyak dalam kitab dia panggil furuk. Furuk ni cabang. Ya. Mula-mula ulama suruh tenang.
Contoh dah balik ni, tuan-tuan dah makan, tiba-tiba makan-makan dekat surau ni dengan JK, imam bagi ubat kuat. Makan ni, aku baru dapat ni. Wih, memang power ni. Wah. Ya. 3 hari, 3 malam dia hidup Makan. Tak sampai rumah hidup. Ni belajar hukum fiqh ni, dia tak boleh malu bang. Bila kita malu, kita di dalam kesesatan. Apa makna fiqh? Fiqh makna kefahaman. Kan? Betul ustaz dah mengajar hukum fiqh, dia tak boleh malu. Kalau malu anak habis ustaz. Ya. Mula-mula ulama kata, kamu kena tenang je, kamu tenang. Balik-balik rumah, buat kuat makan dah. Tengok bini macam beruang. Padahal bini pakai selekeh ya, pakai baju koyak, t-shirt koyak. Ya, kadang pakai bukan pakai gelang, bukan pakai barang kami, pakai gelang ya, gelang ikat kuih tu. Suami tengok. Nak makan ubat kuat tu bahaya kan. Siapa balik tu balik cepat tu makan ubat kuat tu. Mula habis mengaji dah balik lah. Nak bersama dengan isteri, ayang, abang nak sekarang. Ingat tu Nabi cakap dah, walaupun di atas punggung kuda sekalipun kena tunaikan hajat suami. Oh, tang itu ikut hadis Jangan lawan suami dahaga masuk neraka, paling bawah nanti kan. Abang nak tak tahan ni. Tak boleh bang, saya uzur. Mana boleh uzur-uzur macam ni? Abang tak belajar ke? Allahu Rabbi, macam mana ni? Nabi kata, ulama' bagi tahu, tuan-tuan buka dalam kitab Bahnu ni. Ulama' suruh apa? Suruh tenangkan jiwa. Duduk tepi laut tu, tenang jiwa. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal mataya. Tolonglah ya Allah, aku sudah makan ubat kuat, bini uzur pula ya Allah. Dah sifat tak boleh tenang. Memang pasal makan ubat kuat ni dia bahaya sangat. Bahaya dah. Kadang semain subuh, Allah Akbar. Orang sebelah tengok. Kenapa ni? Ni bahaya dah. Dia tindak balik kadang-kadang dia makan, masa tu makan dia tak naik. Tu makan pada bulan Ramadan dia bahaya. Makan lepas buka puasa. Malam tu dia tak jadi. Siang-siang boleh jadi. Siang-siang boleh nak. Mampu ya. Bulan Ramadan nak boleh. Itu ulama kata bila kamu dah tenang jiwa kamu, tak boleh tak? Memang tak boleh jadi ya. Nak juga. Nak macam gajah lapar Ulama kata kamu pergi jumpa bini kamu, suruh bini kamu mainkan zakar kamu, suruh bini kamu mainkan zakar kamu dengan tangannya. Ini kaedah kedua. Ni hukum fiqh ni dia cantik main tak boleh, abang tak mau pakai tangan. Tak puas. Tak puas. Apabila dia tak boleh juga kata ulama, barulah diharuskan dia setubuh isterinya dalam keadaan isteri dalam haid. Tapi kena ingat, kata ulama, esok hari dia kena kifarah bayar 10 dinar kepada fakir miskin. Ini tuan-tuan kena hati tu. Bukan terus boleh berjimak isteri dalam haid, terus jimak tak boleh. Asal hukum tak boleh, haram, faham? Tapi kalau nak dah cuba tenangkan tak boleh. Isteri dah mainkan zakar dengan tangan pun tak boleh. Memang tak boleh. Duduk tepi sana duk mengamuk, dah nak bakar rumah orang. Faham apa ya? Tuan-tuan. Kenapa ni? Polis datang. Kenapa ni? Bini aku tak bagi setubuh. Aku nak setubuh tak bagi. Mampu ya? Baru diharuskan. Boleh dibenarkan. Tapi kena tahu kaedah. Besok pagi kena bagi fakir miskin 10 dinar. Kira dinar ringgit berapa banyak? Dinar kan banyak, faham? 1 dinar berapa ringgit, tuan-tuan? 10 dinar lah, faham? Hati-hati ya. Cukup habis, tuan-tuan. Tak habis kupel lah. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi, tuan-tuan. Sebelah aku tutup, tuan-tuan. Dulu aku pernah datang sini, tak silap aku bulan 2. Macam itu bulan 2 aku datang, orang itu kak. Bulan ni bulan 7, bulan 6 aku datang, orang itu juga, Pak. Penduduk sini memang orang itu je, tak orang lain tak ada, Pak. Aku dah bawa tu,
minyak kasuri kijang. Tuan-tuan dah ambil kasuri kijang ni kena tahu guna dia. Jangan main ambil faham? Kasuri kijang ni di antara minyak yang syaitan tak suka. Tu baru ni di Sungai Buloh. Ada akak ni rumah dia rumah sewa. Orang tak nak sewa, tak suka sewa. Aku beritahu masuk dalam air, baca surah Al-Fatihah, baca istighfar, baca surah Al-Fatihah, baca surah Ikhlas, baca selawat syifa, baca bismillah la haula wala quwwata illa billah 7 kali. Taruh minyak ni 7 kali. Taruh air garam, taruh garam sikit, goncang spray. Alhamdulillah, rumah dah ada orang sewa. Ya, suami isteri bergaduh. Subhanallah, ya. Kelebihan kasuri kijang. Siapa menghidu? Baca salawat. Dia mengurangkan sifat panas barat. Kelebihan kasuri kijang, ya. Siapa menghidu? Menguatkan hafalan. Siapa hidu? Jadi nak marah, jadi tak tenteram, nak muntah. Dalam badan banyak jin. Ini kasuri kijang, tuan. Kena ada dalam rumah ni, nanti anak nangis malam. Aku ada anak baby 7 bulan. Malam-malam nangis, bini aku ambil sapu. Sebab jin ni, makhluk halus suka duduk kat sendi-sendi. Siapa? Dia. Kadang aku nangis pun, sapu kat belah. Diam, aku diam. Kelebihan kasih kijang. Tuan ambil kat luar. Tapi kasih kijang ni dia boleh minum. Minum, kalau nak minum, masuk garam sikit. Air syawan, masuk garam sikit. Masuk 2 titik. Kalau minum 2 titik, masuk kacau. Dia untuk dalaman. Untuk kekuatan jantung. Untuk kekuatan sendi-sendi. Faham? Ni kelebihan kasih kijang, tuan-tuan. Kalau untuk luaran, hidu je. Jangan minum sebotol, mampus hang. Ngaji tidur, kasuri kijang boleh minum. Nanti dia beli sebotol, dia balik dia minum. Mampus padan muka, faham? Orang mengaji suruh dengar, faham? Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Aku nak minta maaf banyak-banyak. Seandainya Al-Quran hadir ada silap, hukum dan hakam ada tersilap, aku minta maaf banyak-banyak. Maklumlah aku mengaku sendiri, aku bukan pandai, aku bodoh. Tapi tuan-tuan dah pandai panggil aku ceramah lah, faham? Dan setiap bulan kalau tuan-tuan nak ikuti aku ceramah di Masjid Pelindung Sabtu minggu ketiga, ada kat situ. Belajar kitab bab solat, tuan-tuan, Tuan-tuan tak payah nak cari aku cari tuan-tuan. Pergi Masjid Pelindung, duduk belajar free. Tak ada kena bayar pun, tuan-tuan, duduk dengar, duduk 1 jam, dia punya pahala seperti kita semayang 1000 rakaat. Tuan-tuan, baiklah, kuasa juga sampai ke sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Walau kalau tak jumpa dekat dunia, kita jumpa dekat negeri akhirat. Tuan-tuan jangan risau, pasti jumpa dekat negeri akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ingat hak jenis lagu ni. Nabi kata dia azab dalam kubur ni. Kalau orang yang ada nilai takwa, kalau orang yang ada nilai keimanan yang tebal, sembang bak azab kubur ni pun tuan-tuan dia gaya dah. Tapi kalau orang tak peduli, hang cerita lah apa pun, tak ada masalah.